Salam sejahtera, selamat tengah hari. Anda sedang menonton Buletin Awani bersama saya Jijak Ahmad. Kita mulakan dengan berita ini. Kes dera kanak-kanak, penurunan penyertaan murid sekolah menengah dalam aliran sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM antara isu tumpuan pada persidangan Dewan Rakyat hari ini. Isu dera dijawab Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri di mana beliau antara lain berkata pihaknya sedang melihat keperluan untuk pengusaha taska dan calon pengasuh menjalani ujian psikometrik sebagai salah satu usaha mengurangkan kes penderaan. Manakala bagi persoalan mengenai kekurangan jumlah pelajar yang mengambil bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM, Menteri Pendidikan Fadina Sidik membentangkan data bahawa bilangan pelajar dalam aliran STEM kini menunjukkan peningkatan. Dan untuk laporan terperinci perkembangan dari sidang Dewan Rakyat, terus sahaja bersama rakan setugas Hasimi Muhammad di Parlimen. Silakan Hasimi. Baik, terima kasih Gigi di Bukit Jalil. Itu antara tumpuan untuk jam ini yang kita akan berikan fokus yang mana pertama adalah berkaitan dengan usaha yang telah pun dilakukan oleh Kementerian Pembangunan Keluarga Wanita dan Masyarakat dalam usaha untuk mengurangkan kes penderaan dalam kalangan kanak-kanak di negara ini, dan sebagaimana Gigi telah memaklumkan, ia telah pun dijawab oleh menterinya Datuk Seri Nancy Shukri yang telah pun memaklumkan bahawa Jabatan Kebajikan Masyarakat akan berbincang dengan Kementerian Dalam Negeri dan juga Polis Diraja Malaysia untuk meneroka cadangan dalam memperketatkan dan mewajibkan saringan tapisan keselamatan terhadap calon-calon yang ingin bekerja sebagai pengasuh. Dan jelas Datuk Seri Nancy Shukri, ia salah satu usaha untuk menambah baik dan mengurangkan kes penderaan kanak-kanak khususnya yang berada dalam penjagaan orang lain, termasuk juga di Taman Asuhan Kanak-kanak atau Taska, yang mana selain itu Nancy berkata kementeriannya juga sedang melihat keperluan untuk pengusaha taska dan juga calon pengasuh menjalani ujian psikometrik, dan juga turut dimaklumkan oleh Datuk Seri Nancy yang juga ahli Parlimen Santubong, yang mana kementerian beliau ketika ini akan berusaha untuk memperketatkan peraturan dan garis panduan terhadap pemasangan CCTV di taska, termasuk mencadangkan kepada pengusaha taska untuk memastikan tiada titik buta dalam liputan CCTV kecuali di kawasan-kawasan privasi seperti di bilik air dan juga kawasan persalinan pakaian. Dan kita dengarkan apa yang dimaklumkan oleh Datuk Seri Nancy Shukri berhubung usaha dan langkah telah pun dilakukan oleh kementeriannya untuk mengurangkan kes penderaan kanak-kanak. Kita memperkemaskan pasukan penguatkuasaan kita, dan di bawah inisiatif ini penubuhan Jabatan Pembangunan Kanak-kanak baru saya umumkan sebelum itu, kita akan menyusun semula penempatan pegawai di setiap daerah dengan menempatkan pegawai yang akan memberi fokus untuk melaksanakan tugas pemantauan dan tindakan penguatkuasaan, khususnya untuk pusat jagaan kanak-kanak dan taska sahaja. Ini akan dimulakan di 43 daerah yang dikenal pasti sebagai kawasan berisiko, dan kita akan laksanakannya pada tahun ini juga. Sementara itu, usaha untuk mengurangkan risiko penderaan kanak-kanak ketika dalam penjagaan keluarga memerlukan pendekatan yang berbeza. Ini kerana KPWKM dan JKM mempunyai kawalan langsung terhadap pusat jagaan dan taska melalui peruntukan undang-undang dan peraturan yang ditetapkan. Manakala penderaan di dalam komuniti ataupun keluarga sendiri meliputi pelbagai faktor yang lebih luas, melangkaui bidang kuasa dan kemampuan KPWKM dan JKM semata-mata. Itu yang dimaklumkan oleh Datuk Seri Nancy Shukri, yang mana kalau melihat kepada kes penderaan kanak-kanak dalam kalangan keluarga dan juga jagaan luar memerlukan pendekatan yang berbeza. Dimaklumkan antara punca kes penderaan kanak-kanak ini antaranya adalah disebabkan oleh penyalahgunaan dadah, alkohol dan juga kesihatan mental. Itu berkaitan dengan kes penderaan kanak-kanak, dan kita beralih pula kepada perkembangan seterusnya, iaitu berkaitan dengan bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM yang telah pun dimaklumkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia menunjukkan peningkatan, di mana menterinya Fadina Sidik berkata berdasarkan data peratusan pelajar bidang STEM meningkat dari 40%
40.95% pada 2021 kepada 45.73% setakat Ogos lalu. Selain itu turut dimaklumkan oleh Fadlina Siddiq bahawa ketika ini kepentingannya sedang berusaha untuk menjelaskan seiring dengan memperkasakan bidang STEM, kerajaan Musim Belanjawan 2024 juga menyediakan peruntukan RM100 juta. Dan kita dengarkan apa yang dimaklumkan oleh Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berhubung dengan STEM. Sehingga Ogos 2023, data KPM menunjukkan bahawa peratusan enrolment murid STEM telah menunjukkan peningkatan daripada 40.95% pada tahun 2021 kepada 45.73% pada tahun 2023. Untuk makluman ahli yang berhormat, KPM telah melaksanakan pelbagai langkah proaktif, antaranya termasuk dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang memberikan penekanan kepada meningkatkan minat murid melalui pendekatan pembelajaran yang baru dan pemantapan kurikulum, meningkatkan kemahiran dan kebolehan guru bidang STEM serta meningkatkan kesedaran ibu bapa, orang awam terhadap STEM. Dan tumpuan untuk sidang parlimen pada sesi pagi tadi juga terarah kepada penggunaan kenderaan elektrik EV, yang mana bagaimana usaha-usaha kerajaan untuk merancangkan lagi industri automotif negara, termasuk juga soalan yang diajukan adalah mengenai pelaksanaan sistem permit import ataupun AP telah pun dijelaskan oleh Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz bahawa ketika ini pelaksanaan permit import AP khususnya ke atas kenderaan import sebenarnya iaitu CBU masih lagi relevan dan perlu dikekalkan kerana menurut beliau pemansuhan AP ini boleh mendorong kepada pengimportan ataupun lambakan kenderaan CBU yang tidak mematuhi piawaian teknikal dan membahayakan pengguna kenderaan di jalan raya. Yang mana telah pun dimaklumkan juga AP ini merupakan satu mekanisme pengumpulan data dan maklumat bagi tujuan pengawasliaan dan penambahbaikan ke atas dasar serta garis panduan sedia ada. Dan kita dengarkan apa yang dimaklumkan oleh Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berhubung dengan pelaksanaan AP. AP boleh mendorong kepada pengimportan atau lambakan kenderaan CBU yang tidak mematuhi piawaian teknikal dan membahayakan pengguna kenderaan di jalan raya, dan mekanisme AP adalah bertujuan untuk membangunkan industri otomotif secara inklusif yang merangkumi agenda meningkatkan pelibatan usahawan Bumiputera dalam rantaian bekalan industri otomotif. Seperti mana yang telah diumumkan dalam bajet 2023, pengecualian sepenuhnya duty import dan duty excise yang disediakan oleh kerajaan adalah terpakai untuk semua jenis EV, termasuk kenderaan komersial elektrik dan juga motosikal elektrik. Bagi EV yang diimport dalam bentuk CBU, insentif ini adalah terpakai sehingga tahun 2025, manakala bagi EV yang dipasang secara tempatan adalah sehingga tahun 2027. Selain itu, pengecualian sepenuhnya cukai jualan turut diberikan kepada EV yang dipasang secara tempatan sehingga tahun 2027. Dan banyak lagi perkembangan yang kita akan bawakan dari Parlimen, khususnya melihat kepada usaha-usaha kerajaan untuk ke arah memperkasakan keterjaminan makanan yang telah pun dimaklumkan oleh kementerian berkaitan sebentar tadi. Dan hari ini juga telah memasuki hari keempat perbahasan rang undang-undang perbekalan 2024 dan perbelanjawan 2024. Kita akan bawakan semua ini di Esra Awani dan esraawani.com. Untuk jam ini saya kira kita kembali dulu pada Gigi di Bukit Jalil.